أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke channel Mistik Horror, di mana channel Mistik Horror ini adalah salah sebuah channel YouTube yang mengetengahkan kisah-kisah seram untuk hiburan anda semua. Dan pada malam ini, aku ingin membawakan sebuah kisah tentang pengalaman seorang pemandu Grab yang diganggu oleh penumpang misteri. Siapakah yang ganggu pemandu Grab tersebut? Jom kita sama-sama dengarkan kisah ini daripada awal hingga akhir. Adakah anda telah bersedia? Jika anda telah bersedia, jom kita dengarkan kisah ini. Kisah ini diceritakan oleh Faris, dalam kurungan bukan nama sebenar. Beliau bekerja sebagai seorang pemandu Grab car di salah sebuah tempat. Pada malam tersebut, dia ni dah hantar seorang penumpang ke sebuah taman perumahan. Setibanya di situ, penumpang itu pun turun. Selepas dia nak beredar daripada taman perumahan tersebut, tak jauh daripada lokasi beliau tersebut, tiba-tiba ada orang melambai dan tahan kereta beliau. Jadi Faris ni pun berhentilah. Mungkin ada orang nak tumpang agaknya. Faris pun tanyalah perempuan yang berambut panjang ikal mayang. Nampak jelas wajahnya begitu cantik. Wajahnya seperti kacukan Cina Arab. Dan yang peliknya, perempuan itu memakai baju busana pengantin. Jadi, perempuan tersebut pun bertanya kepada Faris, "Encik, boleh tumpahkan saya ke depan sana sikit je?" Jadi Faris pun menjawab, "Tapi, cik kena gunakan apps saya dulu," kata Faris, "baru boleh order Grab." "Alah encik ni, bolehlah depan sana, depan dia, sekejap je." Perempuan itu merayu. Dan disebabkan wajah yang ayu tersebut, jadi Faris pun akur, hatinya cair. Jadi dia pun izinlah perempuan itu masuk. Faris terus memandu keretanya membelah dada malam membawa penumpang misteri tersebut. Ketika memandu, sambil memandu untuk menghilangkan rasa bosan, jadi Faris cuba ingin berborak dengan gadis yang menumpang kereta beliau. "Minta maaf nak tanya ni, cik ni nak ke mana ya?" Perempuan itu pun membalas, "Saya nak ke depan sana, depan tu je," kata perempuan itu yang duduk di tempat duduk belakang. Faris menyoal lagi, "Encik ni dari mana ya?" Perempuan itu diam, tidak menjawab satu pun perkataan daripada soalan yang dikemukakan oleh Faris. Jadi Faris pun rasa mungkin dia dah terlalu over asking, terlalu bertanya. Jadi dia ubah soalan lain. Cik pakai lawa-lawa ni nak ke mana?" Pertanyaan Faris langsung tak dijawab. Bertambah serba salah Faris dibuat je. Sebab mungkin dia banyak tanya agak kot. Dia sebenarnya nak tahu kenapa sebenarnya terhadap kewujudan perempuan itu secara tiba-tiba
di tengah malam dekat taman perumahan tersebut. Tapi Faris pun tak menaruh syak. Mungkin orang taman tu kot nak ke majlis kahwin atau apa, atau mungkin dia lari daripada majlis kahwin kot. Faris berkata begitu sekadar untuk menjedakkan hatinya. Tetapi sebenarnya memang pelik. Mana ada orang berpakaian gaun pengantin merayau di tengah malam. Kemudian Faris diminta masuk ke sebuah lorong yang agak gelap tanpa ada satu pun lampu jalan di sekitar situ. Saat dia memandu, tiba-tiba dia terpaksa brek mengejut gara-gara ada benda melintas dan dia terdengar bunyi seperti terlanggar sesuatu. Sebentar ya cik, sebab saya rasa kereta saya ni dah terlanggar sesuatu. Jadi Faris pun parking di tepi jalan lalu keluar daripada kereta. Dia tengok bumper keretanya tiada tebek, tidak menunjukkan sebarang melanggar sesuatu. Jadi dia pun intai-intailah keadaan sekeliling melalui sinar lampu keretanya. Tak ada apa-apa pun. Beliau bermonolog sendirian. Jadi dia buka balik pintu kereta. Allahu Akbar. Tiba-tiba terhidu bau busuk menusuk ke hidungnya. Bau itu datang daripada dalam keretanya. Agak loya baunya. Kemudian tidak lama selepas itu, bau itu pun hilang. Faris mula rasa pelik. Dan bila dia tengok penumpang yang di belakang, di tempat duduk belakang tadi tu, dah gaib. Jadi Faris pun memanggil, Cik, Cik, Cik. Faris memanggil penumpang misteri tersebut yang gaib daripada seat belakang keretanya. Waktu tu Faris masih berada di luar kereta. Jadi mustahil orang itu keluar begitu sahaja. Ketika sedang Faris mencari-cari penumpang tersebut, tiba-tiba ada suara daripada belakang bercakap, jangan toleh belakang cik. Tiba-tiba Faris terdengar suara dari arah belakangnya. Berat rasa tengkuknya nak toleh, tapi entahlah, dia rasa nak tengok juga, nak tengok apa suara yang datang tu. Bila dia pandang ke belakang, alangkah terkejutnya. Dia nampak benda terapung depan dia. Rambutnya menggerbang, berbola matanya kemerahan seperti bercahaya kerana pantulan daripada sinar lampu keretanya. Faris juga nampak seperti gemerlipan berjuntaian isi-isi perut di bawah kepala itu. Apa tu? Apa tu? Faris terkejut beruk. Benda tu betul-betul depan mata dia. Dia hampir nak kejang dan cepat-cepat dia berlari masuk dalam kereta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil pekik dengan bertakbir. Faris cepat-cepatlah pergi dari tempat tu. Dia risau kalau dia diekori. Bila sampai rumah, dia cerita pula pada member dia, dan member dia mula ketawakan dia. Tetapi apa yang member dia cakap, benda yang Faris nampak tu adalah tenggelong, atau mungkin juga balan-balan, ataupun bahasa Melayunya kita panggil senang, penanggal lah. Ia adalah daripada seorang yang mengamal ilmu hitam. Jadi yang Faris jumpa pada malam itu, mungkin orang yang mengamal ilmu hitam menjadi tenggelong ataupun penanggal. Okey, sekian saja untuk kisah pada malam ini. Kisah pada malam ini mengisahkan tentang kisah seorang pemandu gerak yang diganggu oleh penumpang misteri. Jadi pada akhir cerita itu terjawablah misteri. Kenapa ada tiba-tiba muncul penumpang misteri? Rupanya dia adalah seorang pengamal ilmu hitam yang menjelmakan dirinya menjadi penanggal. Baik, untuk pengetahuan semua, penanggal adalah ilmu hitam. Kebolehan orang yang ada kebolehan jadi penanggal ni, dia boleh memisahkan kepalanya daripada badannya.
Jadi dia bukanlah hantu, dia adalah manusia yang mengamalkan ilmu hitam. Dan makanannya adalah uri ataupun darah wanita yang melahirkan anak. Itu adalah makanannya. Jadi cara untuk menewaskan penanggal ni, yang pertama sekali, azan. Bila azan, dia akan bertukar menjadi berbola api dan hangus terbakar begitu saja. Ataupun yang kedua, kena letakkan pokok-pokok yang berduri di sekeliling rumah. Ini kerana beliau terbang dengan isi perutnya. Jadi dia takut terkena luka-luka isi perutnya itu. Jadi dia takut nak masuk rumah. Dan cara yang paling ketiga adalah kita cari tubuh badan dia yang dia simpan dekat mana-mana dan kita terbalikkan, kerana bila dia bercantum, dia akan jadi terbalik. Itu adalah cara tips petua daripada orang dulu-dulu. Okey, sekian saja untuk pada malam ini. Diharapkan anda semua terhiburlah dengan kisah ini dan diharapkan anda semua sihat sejahtera. Dan diharapkan pada video yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.